Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seterusnya kita akan berkongsi kepada anda tentang penerokaan ilmu STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik berdasarkan Al-Quran. Jadi apakah signifikannya? Hari ini kita bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Nazir bin Muhammad Khalid, pensyarah Universiti Selangor, UNISEF. Assalamualaikum Dr. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, sihat ke tak sihat hari ini? Baik, alhamdulillah sihat. Okey. Baik. Bila sihat tu dah bersedia untuk kita berkongsi kepada penonton berkaitan apakah yang dikatakan kaitan di antara ilmu STEM ini dan juga Al-Quran. Silakan. Baik, insyaAllah. Sebenarnya tanpa kita sedar, sains itu sendiri sebenarnya ataupun sains, teknologi, kejuruteraan matematik itu adalah satu proses kita nak mengenal alam. Tentulah yang lebih tahu tentang alam ini adalah pemilik alam ini, yakni Allah Azza wa Jal. Jadi peliklah kalau seorang saintis atau penyelidik yang nak buat kajian demi kajian tentang alam, tapi tak nak tengok kata-kata pemilik alam ni. Satu yang sangat pelik lah. Itulah antara yang saya lihat perlu di kalangan kita membaca Al-Quran dan mentadabur atau orang kata memerhatikan apa petunjuk-petunjuk yang ada dalam Quran agar kita boleh jadikan sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, sehingga kita boleh menjumpai ilmu-ilmu baru ataupun boleh buat inovasi-inovasi baru berdasarkan fenomena alam yang sedia ada. Ya, Doktor, sebab kita sebagai seorang Muslim memang apa-apa yang kita akan lakukan itu pastinya akan berlandas kepada Al-Quran. Dan juga dalam bidang STEM ini pastinya kita tidak terlepas daripada untuk mengikuti apa yang diajarkan dalam Al-Quran sendiri. Mungkin Doktor boleh berikan contoh contoh dalam Al-Quran yang telah menjelaskan bahawasanya ada kaitannya dengan STEM ini. Baik, yang pertama sekali saya nak beritahu Al-Quran ini bukanlah buku sains. Nanti orang tanya saya pula mana bab ketumpatannya, mana bab matematiknya. Tapi sebenarnya ada petunjuknya seperti mana Allah bagi tahu dalam Al-Quran, kalau kami hentikan angin dan kamu akan lihat kapal itu terapung-apung di permukaan air. Padanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang sabar. Jadi di sinilah adanya petunjuk-petunjuk sains. So bila kita kaji tentang perkara itu, bagaimana kapal itu boleh terapung? Antaranya ketumpatan, antaranya mungkin bentuk yang melengkung itu sendiri yang menyebabkan kapal itu terapung. Dan yang ketiga mungkin kerana kemasinan air laut tadi memudahkan sesuatu ini untuk terapung. Itu antara contohnya lah. Selain pada itu, bila mana Tuhan suruh kita tengok langit, kamu lihatlah langit dan kamu lihatlah ia berulang-ulang. Sebagai contoh Irfan, kalau kita tengok langit, kita nampak langit itu kelihatan biru. So bagaimana ia kelihatan biru? Itulah yang patut kita kaji. Nanti petang kita nampak dia kekuningan, lagi petang kita nampak oren, dan lagi petang kita nampak dia merah. Salah satu tandanya masuk waktu maghrib, mega merah di langit. Itu perkara itu sebenarnya adalah melibatkan fenomena warna, spektrum warna yang ada dalam cahaya. Begitu jugalah seperti mana bayang-bayang. Allah sebut dalam Al-Quran, tidakkah engkau melihat penciptaan Tuhanmu ketika dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Jadi perkara-perkara inilah yang boleh kita kirakan. Bayang-bayang sebenarnya boleh menjurus kita kepada formula matematik. Boleh saya demokan kalau nak tengok bagaimana keadaan itu orang terdahulu menggunakan bayang-bayang untuk mengira ukur lilit bumi. Ini berlaku pada tahun 276 sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Manusia dah mula mengira ukur lilit bumi berdasarkan pada panjang, pendek dan bayang-bayang. Baik. Kalau kita boleh lihat sebenarnya Doktor Al-Quran ini lengkap keseluruhannya, dan itu merupakan panduan kita sebagai seorang Islam yang beragama Islam, dan pastinya kalau kita nak belajar tentang signifikasi di antara integrasi Al-Quran dan juga ilmu STEM ini, mungkin Doktor boleh kongsikan antara demo dan sebagainya. Baik, insya-Allah. Sebelum tu saya nak terang sikit, saya bagi satu contoh lah. Mungkin kita pernah tengok DVD atau VCD. Yang mana dia adalah koding 10011 yang kita sebut binary code. Tapi bila diletakkan pada pembaca yang betul atau reader yang betul, maka keluarlah teks, warna, huruf, lagu, movie dan sebagainya. Ini kan Al-Quran, ada 28 huruf hijaiyah. Daripada alif sampai ya, dalam alam Melayu tambah lagi 2, lam, alif dan hamzah. Dan kalaulah diberi pada pembaca yang betul, maka keluarlah sains, teknologi, kejuruteraan, matematik, hukum hakam, ekonomi, pertanian. Itulah yang kita harapkan. Kalau tidak, nanti kita akan bertanding siapa paling sedap bacanya, bukan apa yang ada di dalamnya yang kita nak keluarkan. InsyaAllah saya boleh demo kan kalau kita... Silakan Doktor. InsyaAllah. The floor is yours. Contohnya tadi saya bacakan tentang bayang-bayang. Di mana ada satu soalan sains, UPSR ditanyakan, diberikan satu kayu begini, kemudian dibagikan bayang. Soalan dibagi arah utara, timur, barat dan selatan. Soalan ni pukul berapa? Ini soalannya. Jadi bila kita tengok ni macam mana kita nak tahu, secara anggaran saja, sekiranya tinggi kayu dan panjang bayang ni sama, iaitu biasanya dalam pukul 4 petang. Macam mana kita tahu petang? Biasanya bila mana bayang-bayang sebelah timur, di mana matahari di barat. Sebab bayang-bayang terbentuk apabila objek legak menghalang cahaya. Cahaya boleh datang pada matahari, pada api dan sebagainya lah.
So kalau pukul 4 petang, bayang dan kayu ni sama panjang pukul 4 petang. Kalau lebih panjang itu waktu asar, tuan. Waktu asar. Dan begitu jugalah kalau betul-betul bayang tu di bawah kayu itu dipanggil tengah hari. Nampak sikit bayang dipanggil tergelincir matahari, ini waktu zuhur. Begitu juga bayang-bayang boleh digunakan untuk mengira ketinggian pokok. Ini boleh buat aktiviti di sekolah ni, Irfan. Bagaimana anak-anak pelajar dibawa keluar ke kelas untuk sukat berapakah panjang bayangnya. Kemudian kita boleh anggarkan ketinggian pokok ini. Macam mana tu, Doktor? Kita comparekan dengan satu lagi kayu yang kita tahu tinggi dia berapa. Katalah 1 meter. Dia pun ada bayang-bayang. Maka kita sukat bayang-bayang ni. Katakanlah 0.5 meter. Dan kita sukat panjang bayang ini adalah 2 meter. Jadi kita guna nisbah. Tinggi pokok bahagi terhadap bayangnya. Samakan dengan tinggi kayu bahagi terhadap bayangnya. Jadi kita boleh bawa ni pergi sebelah dan kita akan dapat tinggi pokok itu 4 meter. Tak perlu tunggu bawah pokok selama pukul 4 petang untuk kita dapat ketinggian. Ini salah satu contohlah daripada bayang-bayang. Begitu juga untuk kita tahukan arah kiblat. Di mana pada hari istiwa azam, di mana matahari betul-betul atas Kaabah. So, bila mana tercetusnya bayang-bayang, arah yang berlawanan bayang-bayang itu adalah arah kiblat. Ini antara contohlah yang saya boleh tunjuk daripada satu ayat. Dalam surah Al-Furqan ayat 45, manusia dah boleh kira berapa banyak dah kat situ tentang bayang-bayang. Nampak tak penonton? Kita hari ini belajar matematik, kita belajar sains dengan Doktor. Di mana apa yang telah diajarkan oleh Doktor sebenarnya ini telah pun ada dalam Al-Quran. Kisahnya ada dan apakah yang kita perlu lakukan itu telah pun diajarkan sebelum dalam Al-Quran. Dan kita sebagai seorang manusia yang berada di sini, kita menjadi khalifah di muka bumi ini untuk kita sentiasa belajar perkara yang baru dan kita tidak boleh mengenepikan perkara-perkara penting seperti STEM ini. Jadi, Doktor, selain daripada apa yang kita kongsikan sekarang ini, mungkin Doktor boleh tanyakan ataupun boleh kongsikan kepada penonton untuk kita sama-sama eksplorasi lagi tentang kemajuan teknologi yang akan datang. Baik, saya bagi satu contoh. Sebelum tu saya nak cerita sikit. Pernah ingat tak kisah Habil dan Qabil? Habil dan Qabil, ya. Di mana Qabil telah membunuh Habil, namun dia tidak tahu bagaimana nak menguruskannya. Akhirnya diilhamkan dengan datangnya seekor burung gagak untuk demo bagaimana menguruskan jenazah gagak yang satu lagi. Itu menjadi satu peristiwa pada kita bagaimana kita nak menguruskan mayat atau jenazah itu. Dan cerita itu tamat di situ saja. Sebenarnya matlamat cerita itu kalau kita tengok, Allah nak menunjukkan kepada kita, kita boleh belajar segala ilmu daripada haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan yang kita panggil hari ini biomimicry. Itu teknologi di mana kita meniru, bio ni kehidupan, mimik ni tiru. Di mana kita tiru kelebihan dan keunikan yang ada pada haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan kita gabungkan ke inovasi. Paling tidak pun kalau kita tengok kalau nak menyelam dalam air kita pakai kaki itik. Kita tiru kaki itik tu untuk mudah. Jadi pembelajaran melalui gagak itu adalah satu pembelajaran pertama manusia belajar daripada haiwan dan insya-Allah kita boleh bangunkan. Sebagai contoh saya ada menulis tentang serangga. Bagaimana teknologi-teknologi akan datang, manusia dah mula tiru daripada serangga, robotik dan sebagainya. Dan begitu juga nanoteknologi dan juga melibatkan genetic engineering yang manusia ambil daripada serangga. Dan akan datang juga manusia dah mula mencipta kenderaan bawah air. Sebab 70% bumi adalah air. Betul. Dan harapan manusia akan datang untuk melancong ke bawah air, bukan lagi ke gunung, ke pantai dan sebagainya, ke dalam air mereka nak melancong. Itu adalah antara inovasi-inovasi yang manusia boleh dapat dengan melihat bagaimana kehidupan atau keunikan serangga dan sebagainya haiwannya. Seperti mana dalam surah Al-Jasiyah ayat keempat disebut, dan pada kejadian diri kamu sendiri serta pada segala binatang yang dibiarkannya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang meyakini. Inilah yang saya lihat perlu ada di kalangan kita, mula melihat Al-Quran sebagai hudan linnas dan petunjuknya yang sebenarnya ada di luar ni. Sebab kalau kita tengok, Irfan, kita belajar tentang langit. Langit ada dalam Quran. Langitnya di mana? Langitnya di luar. Di luar. Kalau kita tengok dalam Quran ada tulisan tentang pokok. Pokoknya mana? Pokoknya di luar. Sebab tu bila dalam Quran sebut, kamu lihatlah buah ketika ia berputik hinggalah ia bermasak. Nak tengok di mana? Tengok di luar. Tengok di luar. Jadi nanti wujudlah tisu culture, wujudlah botani, wujudlah zoologi dan sebagainya. Bidang-bidang yang harusnya menjadi bidang yang dipelopori oleh orang yang beriman kepada Al-Quran. Masya Allah. Okey, kepada anak muda di luar sana, Doktor, mungkin yang mereka ini kurang cakna tentang ilmu STEM yang kita kaitkan dengan Al-Quran ini. Jadi apakah harapan saran Doktor kepada mereka di luar sana untuk terus sama-sama kita belajar dan mendalami lagi ilmu STEM yang dikaitkan dengan unsur-unsur dalam Al-Quran? Baik, sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Al-Quran, pastilah kita seboleh-bolehnya kita nak tahu apa makna yang kita baca tu. Ataupun kita sekadar baca untuk tak tahu apa. Sedangkan dalam Al-Quran tu ada 6,236 ayat menurut Kementerian Dalam Negeri. Di mana terlalu banyak ilmu Allah yang ada dalam tu, sayanglah kalau kita tak kaji. Jadi
salah satu cara untuk kita mengenal Allah adalah dengan melihat ciptaannya. Sebab keunikan-keunikan tu memang Allah suruh kita tengok. Tuhan suruh kita tengok sebab dengan melihat kejadian hujan contohnya. So pelbagai teknologi baru kita boleh bangunkan. Contohnya isu air dan sebagainya. Bagaimana negara-negara lain mereka melihat pada ayat Quran mengatakan dan kami hantar angin sebagai pembawa air. Maka mereka menggunakan angin itu untuk mendapatkan air. Dan sebagainya lah itu. Jadi solution itu ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita membaca dan mengkaji. Sebagai satu contoh lah, dalam bumi kita ni ada intan belian. Tetapi kalau nak gali pakai tangan kosong, hancur tangan pun tak dapat. So saya perlukan alat. Begitulah dalam Al-Quran ada macam-macam. Saya perlukan ilmu alat, antaranya sains dan matematik untuk kita gali apa yang ada dalam. Baik. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. sebenarnya cukup meluas. Kalau kita belajar tentang ilmu agama ini, kita kaitkan juga dengan ilmu STEM, pasti kita akan dapat solusi yang kita nakkan. Dengan cabaran dunia yang semakin banyak sekarang ini, pastinya kita memerlukan sesuatu perkara yang baru dan teknologi yang kita perlukan itu perlu berlandaskan dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran, dan kita sebagai seorang Muslim haruslah menghayati apa yang diajarkan oleh Allah yang Maha Satu. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Nazir bin Muhammad Khalid, pensyarah Universiti Selangor, berkongsi kepada kita tentang penerokaan ilmu STEM berdasarkan Al-Quran. Terima kasih lagi sekali, Doktor. Seterusnya kita akan bersama dengan Raja Sofia untuk perkongsian berkaitan dengan pemerkasaan wanita. Silakan, Sofi.